Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada para pelajar sekalian. Baiklah, kita akan teruskan pembelajaran kita untuk bab yang ke-8 iaitu vektor, dan perbincangan kita kali ini berkenaan dengan pendaraban skala dan juga keselarian dua vektor. Okey Meh, Amir ready dah Meh? Okey juga, saya ready dah. Okey Meh, kita mulakan pembelajaran kita di sini Meh dengan melihat apa yang dikatakan sebagai pendaraban skala K dengan vektor A. Okey, di sini cikgu ambil satu kertas yang bergrid di sini. Okey, di sini cikgu benakan suatu vektor Meh. Meh tengok vektor ini, magnitude dia ada 4 unit ya. Meh tengok di sini satu kotak ni kira sebagai 1 unit ya. Okey, vektor ini kita labelkan sebagai vektor A ya. Okey. Sekarang ni Meh, kalau vektor ini kita panjangkan. Ambil tengok di sini magnitude dia berapa 1 2 3 4 5 6 7 8. Nampak magnitude dia 8 unit ya. Maksudnya 2 kali ganda vektor A tu. Maka vektor ni Meh ditulis sebagai vektor 2A lah. Maka dapat kita nyatakan di sini Meh bahawa magnitude vektor 2A sama dengan 2 kali magnitude vektor A. Nampak? Jadi daripada sini dapatlah kita buat satu kesimpulan, magnitude vektor KA disama dengan K darabkan dengan magnitude vektor A tu. Boleh Meh? Okey juga boleh. Okey. Kesimpulan yang kedua Meh, di sini arah KA, maksudnya arah 2A ni kan, dia sama dengan arah vektor A. Okey, apabila nilai K itu positif. Dan satu lagi Meh, kalau K itu negatif maka arah KA akan bertentangan lah dengan arah A jika K negatif. Boleh Meh? Okey juga boleh. Okey Meh, kita teruskan Meh dengan bahagian yang kedua iaitu keselarian dua vektor ya. Okey, jadi kita tengok di sini apa yang terkait dengan keselarian dua vektor. Baik, di sini Meh diberikan dua vektor yang selari. Ini vektor U, dan vektor U ini didapati dia selari dengan vektor V Okey. Jadi Amir tengok di sini dua vektor ni selari, arah dia pun sama Okey, kalau Amir perhatikan di sini vektor V ni kan, dia sebenarnya adalah 3 kali vektor U. Nampak? Kita boleh bagi kepada 3 bahagian ni. Sebahagian ini sama dengan vektor U kan. Jadi maksudnya vektor V ini dia adalah 3 kali vektor U Okey, melalui pemerhatian di sini dapat kita tuliskan seperti ini. Iaitu nisbah vektor U dinisbahkan dengan vektor V ialah 1:3. Meh boleh faham tak ini? Okey juga okey. Boleh juga boleh. Okey, seterusnya Meh, bila sebut nisbah kan, kita boleh juga tulis nisbah itu dalam bentuk pecahan kan. Jadi vektor U nisbahkan dengan vektor V, dia boleh ditulis sebagai 1/3 macam ni lah. Okey. Dan kita boleh juga tulis seperti ini. Vektor U sama dengan 1/3 vektor V. Okey. Jadi nampaknya di sini Meh, apa yang dapat kita perhatikan ialah kita boleh kata macam ni. Jika vektor U dan vektor V selari, maka U boleh ditulis sebagai suatu pemalar iaitu 1/3 darabkan dengan vektor V. Faham ke ni Meh? Nampak lain macam muka tu. Faham lah cikgu. Setakat yang cikgu terangkan ni saya faham lah. Okey, bagus-bagus. Baik, sekarang kita nak buat kesimpulan Meh. Kesimpulannya cikgu tulis macam ni. Jika vektor U dan vektor V selari, maka vektor U boleh ditulis sebagai suatu pemalar lambda darab dengan V. Kenapa cikgu tulis pemalar lambda ni? Sebabnya, Amir tengok di sini. Adakah bila sebut nisbah ini mestinya 1:3? Tak cikgu, dia boleh macam-macam nilai boleh. Jadi maksudnya kat sini tak semestinya 1/3 nisbah dia. Jadi boleh pelbagai nilai kan. Yang pastinya Meh, dia merupakan suatu pemalar. Jadi pemalar 1/3 ni Meh kita nyatakan sebagai lambda tu. Okey juga okey. Okey Meh, untuk slide yang seterusnya ni Amir fokuskan sebab perbincangan dia agak sukar sikit di sini. Amir tengok. Ini adalah penerokaan lanjutan. Lanjutan daripada apa? Lanjutan daripada konsep keselarian dua vektor tadi. Okey, kita ulangi di sini. Jika vektor U dan vektor V selari, maka U akan sama dengan suatu pemalar lambda darab dengan V. Okey. Okey Meh, seterusnya Meh, jika diberikan suatu skala H darabkan dengan vektor U sama dengan skala K darab dengan vektor V, okey, kita boleh susun atur, kita boleh tulis seperti ini. U sama dengan K/HV. Boleh Okey juga. Okey, K/H ini kan suatu pemalar, macam pemalar lambda ni. Okey juga. Jadi maksudnya U dan V ini adalah selari.
jika K dan H ini wujud kan. Okey cikgu, okey. Tetapi jika U dan V ini tak selari, maka kalau dia tak selari, maka pemalar K per H ini tak wujud lah. Betul tak? Nampak muka berkerut dia Meh? Nanti cikgu saya tengah fikir. Okey cikgu, okey cikgu. Teruskan cikgu, teruskan. Okey, kita teruskan Meh. Sekali lagi cikgu sebutkan di sini. Jika U dan V ini tak selari, maka pemalar K per H ini tak wujud. Dan ambil tengok di sini. Pemalar di sini kan, ini kan suatu pecahan kan. Suatu pecahan takkan wujud jika penyebut di bawah ini bernilai kosong, sifar. Betul tak? Jadi maksudnya di sini K per H tak wujud, maka H akan sama dengan kosong. Boleh? Okey juga, okey. Saya faham. Okey, seterusnya kita pertimbangkan situasi yang kedua pula. Macam tadi juga, jika skala H darab vektor U sama dengan skala K darab dengan vektor V. Okey, seterusnya kita boleh susun seperti ini. Okey, kita letakkan K ke sebelah kiri. Jadi nampaknya di sini kita dapat tuliskan vektor V ditulis sebagai suatu pemalar darabkan dengan vektor U kan. Maka situasi ini boleh berlaku jika U dan V selari. Tetapi jika U dan V tak selari, maka H per K ini tak wujud. Apabila H per K tak wujud, maka suatu pecahan dia tak boleh bahagi dengan kosong kan. Jadi maknanya di sini nilai K adalah sama dengan kosong. Sebab H per K itu tak wujud. Boleh? Okey cikgu, okey. Okey Meh, daripada sini dapatlah kita buat satu kesimpulan. Kesimpulannya seperti ini. Nampak? Okey, iaitu jika vektor U dan vektor V ialah dua vektor yang bukan sifar dan tidak selari, dengan keadaan HU sama dengan KV, maka H sama dengan kosong dan K sama dengan kosong. Nampak tak? Jadi benda ini berlaku jika apa? Jika kedua-dua vektor ini bukan sifar dan dia tidak selari. Boleh Meh? Okey cikgu, okey. Saya faham. Bagus Meh. Okey Meh, seterusnya kita lihat beberapa contoh soalan yang berkaitan. Okey, contoh soalan yang pertama, diberi vektor PQ sama dengan K tambah 2X tambah 4Y. Jika PQ dipanjangkan kepada titik R dengan keadaan vektor QR sama dengan HX tambah Y, ungkapkan K dalam sebutan H. Okey Meh, di sini dinyatakan bahawa PQ ini dipanjangkan ke titik R. Oleh itu, PQR adalah segaris. Betul tak? Betul juga, betul. Okey, kalau PQR segaris, maka vektor PQ dan QR adalah selari. Kan? Betul juga, betul. Okey, jadi kita tulis vektor PQ dia akan selari dengan vektor QR. Jika dua vektor itu selari, berdasarkan kepada perbincangan kita tadi tentang konsep keselarian dua vektor, maka vektor PQ boleh ditulis sebagai suatu pemalar lambda darab dengan vektor QR. Boleh Meh? Okey cikgu, okey. Baik. Seterusnya kita gantikan vektor PQ seperti yang diberikan dan juga QR. Okey, kita gantikan. Dan kemudian seterusnya kita darabkan pemalar lambda ini ke dalam buang kurungan ni. Nampak? Okey, seterusnya kita samakan skala bagi vektor X di sebelah kiri dan kanan. Jadi kita tuliskan K tambah 2 akan sama dengan lambda H. Boleh? Okey cikgu, okey. Cikgu, dia punya vektor X tu tak payah tulis ke? Tak payah tulis Meh. Kita nakkan dia punya skala saja. Okey. Kemudian kita samakan skala bagi vektor Y pula. Vektor Y kan skala ada sini 4, vektor Y skala ada di sini ialah lambda. Okey, oleh itu 4 sama dengan lambda lah, ataupun lambda sama dengan 4. Baik. Kemudian lambda sama dengan 4 ni kita gantikanlah dalam persamaan yang pertama tadi. Gantikan lambda tu dengan 4, maka di sini kita susun atur sampailah dapat kita tuliskan seperti yang dikehendaki, iaitu K dalam sebutan H. Maka itulah jawapan dia. Okey juga, okey. Nampak tak kat sini dia menggunakan konsep keselarian dua vektor. Yang penting yang di atas ni lah.
PQ sama dengan lambda QR. Boleh? Okey cikgu. Okey, Meh, seterusnya Meh, kita tengok contoh soalan yang kedua. Diberikan vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor bukan sifar dan tidak selari. Cari nilai M dan nilai N jika 4M tambah 3 vektor U sama dengan N tolak 7 vektor V. Yang ni mudah Meh. Macam mana cara dia? Oleh kerana dia memenuhi sifat bukan sifar dan tidak selari, maka 4M tambah 3 ni akan sama dengan kosong. Maka kita selesaikan, dapatlah nilai M negatif 3/4. Boleh Okey, yang satu lagi Meh, N tolak 7 ni juga sama dengan kosong, maka N sama dengan 7. Maka dapatlah nilai N sama dengan 7. Macam tu je cikgu Senang Nak selesaikan senang Meh. Ambil ni sama dengan kosong, sama dengan kosong, macam tu saja Tapi nak huraikan kenapa kita ambil sama dengan kosong tu. Yang itu yang kita nak kena faham jadi kalau Meh tak faham, Meh tengok balik nota tadi Okey Meh, sampai di sini dulu untuk siri kali ni. Kita jumpa lagi dalam siri yang seterusnya selepas ni Okey cikgu.